Bergson Da Silva, bintang baru Johor Darul Takzim. By the time korang tengok video ni, maybe Bergson dah menyinar menyentang Selangor kerana kami keluarkan video ni beberapa hari selepas perlawanan di antara JDT dan juga Selangor. Tetapi tujuan video ini adalah untuk kita melihat prestasi Bergson di pentas bola sepak Brazil dan cuba merungkai apa kualiti utama yang dimiliki oleh pemain ini dan apa yang boleh kita jangkakan daripada beliau sepanjang musim 2021. Tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Jadi JDT telah pun mengumumkan ketibaan Bergson dan dalam perlawanan pertama tempoh hari menentang UiTM, Bergson berjaya menjaringkan gol biarpun hanya digunakan sebagai pemain substitute. Masuk dalam masa 20 minit saja beraksi di atas padang menentang UiTM tetapi berjaya menjaringkan gol dalam perlawanan debut. Bergson bukanlah pilihan utama JDT. Pilihan utama sebenarnya adalah Camilo Da Silva. Tetapi pemain tersebut membuat keputusan untuk kekal di Amerika Selatan. Kemudiannya JDT membawa masuk Jonathan Herrera. Kita pun sempat buat video tentang kebolehan yang dimiliki oleh Jonathan Herrera. Tetapi Jonathan juga akhirnya memilih untuk pulang semula untuk beraksi secara pinjaman di Argentina. Dan akhirnya individu ketiga, pilihan ketiga JDT untuk menggalas tugas utama sebagai penyerang utama pasukan adalah Bergson Da Silva. Pemain yang dibawa masuk daripada Fortaleza. Jadi apa kualiti utama yang dimiliki oleh Bergson? Kerana hakikatnya kita perlu memahami bahawa Bergson musim 2020 tidak dapat banyak beraksi di atas padang untuk Fortaleza. Dua faktor. Kerana Fortaleza mempunyai penyerang yang begitu berpengalaman, Wellington Paulista, dan faktor kedua, Fortaleza menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana mereka memerlukan seorang target man di bahagian hadapan. Bergson bukan seorang target man. Beliau adalah seorang penyerang yang cukup versatile dan mungkin ini berhubung kait rapat dengan mengapa JDT mahu membawa masuk Bergson ke dalam pasukan JDT sendiri. Kerana JDT juga seperti yang kita tahu menggunakan formasi 4-3-3. Kalau musim lepas sebagai contoh kita lihat, Diogo akan menggalas tugas utama tetapi Diogo sendiri bukan seorang target man kerana Diogo juga banyak bergerak ke bahagian sayap, bahagian kiri, kanan, juga turun ke bawah sedikit kadang-kadang untuk menerima bola. Jadi beliau adalah seorang penyerang yang begitu fluid kerana hakikatnya JDT juga memiliki Gonzalo Cabrera dan juga Safawi Rashid yang cukup selesa menjaringkan gol. Kalau kita lihat Bergson, activity map untuk musim 2020, kita boleh lihat bagaimana Bergson punya pergerakan bukan saja fokus terhadap kotak penalti tetapi beliau juga banyak bergerak ke bahagian kiri, ke bahagian kanan, seringkali turun ke bawah untuk menerima bola juga. Activity map ini akan menunjukkan sedikit gambaran tentang pergerakan Bergson di atas padang. Tetapi kemudiannya kita lihat shot map untuk Bergson Da Silva. Di sini juga kita boleh lihat majoriti daripada percubaan yang dilakukan oleh Bergson selalunya dari bahagian kanan. Kerana hakikatnya untuk Fortaleza juga Bergson selalunya biarpun diturunkan sebagai penyerang utama banyak bergerak ke bahagian sayap dan seringkali cuba menjaringkan gol dari posisi tersebut. Benda ini juga korang ada lihat menentang UiTM tempoh hari. Apabila Bergson dari bahagian kanan banyak bergerak ke bahagian dalam melakukan combination bersama Nazmi Faiz sebelum menjaringkan gol debut. Mungkin itu yang kita akan lihat dengan lebih lanjut untuk baki musim 2021. Sekarang kita lihat pula dari sudut pandangan statistik apa kualiti Bergson dari sudut pandangan serangan dan juga dari sudut pandangan defensif. Jadi kita bermula dengan melihat Smarter Scout rating untuk Bergson Da Silva. Kita lihat kriteria dari sudut pandangan attacking, menyerang. Untuk shooting, rating yang diberikan oleh Smarter Scout adalah 76. Untuk dribbling 61 dan receiving in box 36. Fokus kepada receiving in box kerana ini menunjukkan bahawa Bergson bukanlah seorang pemain yang akan duduk di dalam kotak penalti seperti seorang target man dan menerima bola. Tetapi beliau banyak menggerakkan diri sendiri ataupun turun ke bawah, ke kiri, ke kanan untuk menerima dan menggerakkan bola. Hakikatnya itu sebab rating dribbling beliau 61 dan shooting beliau 76. Dan perkara ini juga kita boleh lihat dari sudut pandangan statistik kerana untuk musim 2020 kalau kita lihat shots per 90, Bergson adalah seorang pemain yang akan melakukan secara purata 3 rembatan setiap 90 minit. Volume yang cukup menakjubkan buat seorang penyerang yang beraksi di pentas bola sepak Brazil dan success rate untuk setiap percubaan ini adalah lebih kurang 48%. Jadi hampir 50% rembatan yang dilakukan oleh Bergson selalunya on target.
Untuk dribbles per 90 juga 3.17. Ini juga sekali lagi menunjukkan 3 kali secara purata Bergson akan dribble dengan bola setiap 90 minit di pentas bola sepak Brazil. Success rate juga sekali lagi hampir 50%. Dan yang paling penting, touches in penalty areas. Di sini juga anda boleh lihat 4.2 sahaja. Maknanya secara purata, setiap 90 minit, Bergson hanya akan menyentuh bola lebih kurang 4.2 kali sahaja di dalam kotak penalti. Kerana seperti yang dikatakan, kualiti utama beliau adalah penyerang yang cukup fluid. Boleh turun ke bawah untuk memberi ruang kepada pemain-pemain yang beraksi di bahagian sayap untuk masuk ke dalam. Dan apa yang lebih menarik tentang Bergson apabila kita melihat kualiti, tadi rating Semata Scout untuk shooting adalah 76. Kita pun dah lihat success rate shooting beliau hampir 50%. Dan perkara ini yang menarik kerana kalau kita lihat evolusi success rate ataupun shot accuracy Bergson da Silva sepanjang 3 musim lepas, kita boleh nampak ada evolusi yang menakjubkan kerana pada musim 2018 shot accuracy beliau hanya 22.9%, tetapi kemudiannya meningkat naik ke 43.5% dan kemudiannya 50 dan 50 lebih peratus untuk pasukan Fortaleza. Jadi ini juga menunjukkan bahawa Bergson kini tiba di JDT dalam kondisi terbaik sebagai seorang penyerang yang elit, di mana majoriti daripada rembatan yang akan dilakukan beliau seringkali akan hit the target. Jadi kualiti dan improvement ini adalah satu perkara yang positif yang perlu dipandang oleh pasukan dan juga penyokong Johor Darul Takzim. Sekarang kita lihat pula Bergson da Silva, Semata Scout rating beliau dari sudut pandangan defensif. Kerana satu lagi perkara yang menarik tentang Bergson, beliau bukan sahaja seorang penyerang yang aktif di bahagian hadapan, tetapi beliau juga seorang penyerang yang banyak membantu pasukan dari sudut pandangan defensif dan mematahkan serangan-serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan lawan. Ini adalah sebab utama mengapa untuk kriteria disruption rating yang diberikan oleh Semata Scout adalah 95. Kerana Bergson adalah seorang pemain yang aktif melakukan pressing, yang rajin untuk melakukan blockings dan yang paling penting akan cuba memenangi perebutan bola di udara untuk memastikan segala serangan yang dilakukan oleh pasukan lawan mungkin boleh dipatahkan, terutamanya di bahagian tengah. Rating untuk aerial juga 57 cukup tinggi dan recovery pula rating yang diberikan oleh Semata Scout kepada Bergson adalah 68. Sekali lagi menunjukkan kemampuan beliau untuk melakukan recovery untuk bola di atas padang buat mana-mana pasukan yang beliau mewakili sebelum ini. Dan perkara sama juga boleh anda lihat dari sudut pandangan statistik. Kerana di sini anda boleh melihat kualiti utama Bergson, aerial duels per 90. Secara purata setiap 90 minit, Bergson akan terlibat dalam 7.46 perebutan bola di udara dan success rate beliau hampir 41%. Cukup tinggi juga kerana selalunya majoriti penyerang hanya akan memenangi perebutan bola sekitar 30%. Tetapi kemenangan success rate beliau adalah 41%. Defensive duels per 90 4.2 dengan success rate 44%. Dan yang lebih penting, interceptions plus recovery per 90 minutes adalah 4.38. Ini adalah nombor yang selalu kita lihat untuk seorang pemain yang beraksi di bahagian tengah. Bergson biarpun seorang penyerang cukup aktif dalam proses sebuah pasukan untuk mencipta peluang dan mematahkan peluang yang dilakukan oleh pasukan lawan. Jadi persoalan paling penting, bagaimana Bergson akan fit ke dalam sistem Johor Darul Takzim. Seperti yang kita katakan tadi, 4-3-3 yang digunakan oleh Benjamin Mora adalah sistem yang memerlukan front three untuk beroperasi dengan begitu fluid. Bermakna ketiga-tiga mereka boleh menukar posisi, boleh bertukar peranan di atas padang. Gonzalo Cabrera boleh menjaringkan gol, Safawi boleh menjaringkan gol, Arif Aiman boleh menjaringkan gol, Ramadan Saifullah juga boleh menjaringkan gol. Jadi peranan utama Bergson bukan sahaja untuk menjaringkan gol, kerana tugas menjaringkan gol itu boleh dikongsi oleh pemain-pemain lain. Peranan utama Bergson di atas padang adalah untuk menjadi focal point di bahagian hadapan, untuk menerima bola, menjaringkan gol dan juga membantu rakan sepasukan beliau untuk mencipta peluang dan menjaringkan gol juga. Jadi Bergson adalah all-rounder striker yang boleh beraksi di mana-mana posisi di front three dan itu adalah kualiti utama yang sudah tentu dilihat oleh pihak kejurulatihan JDT sebelum membuat keputusan untuk membawa beliau masuk ke Johor Darul Takzim. Pada pandangan anda, setakat ini, melihat aksi Bergson di atas padang, anda rasa Bergson adalah pemain yang lebih baik daripada Diogo ataupun tidak? Kongsikan pandangan anda di ruang komen.